Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semalam saya telah mengeluarkan kenyataan agak keras membantah sikap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan pimpinan negara yang kelihatan lesu dan mengenepikan semua tomahan ataupun kritikan dan isu-isu yang sebenarnya berbangkit yang menuntut penjelasan dan jawapan, kerana kita mahu pimpinan itu memberi arah, menunjukkan keupayaan dan kewibawaan memimpin negara dan cuba menyelesaikan beberapa masalah. Umpamanya, yang pertama, soal badan kehakiman. Kita tak pertikai bahawa SPRM itu punya kuasa, tetapi prinsip perlembagaan itu adalah menjamin kebebasan badan kehakiman. Dan badan kehakiman punya mekanisme, kaedah menyelesaikan masalah-masalah sekiranya berbangkit. Kerana kalau kita beri kebebasan begini, dia memberi gambaran seolah-olah hakim yang memutuskan satu keputusan itu akan berdepan dengan tekanan-tekanan politik. SPRM di bawah Perdana Menteri. Badan kehakiman itu bebas. Jadi saya ingin mendapat satu kenyataan jelas dan tegas daripada Perdana Menteri. Apakah kecelaruan yang berlaku begini, yang sebenarnya mempertikai kedudukan hakim-hakim yang berwibawa, akan terus berlaku tanpa pengawasan? Julung kali Ketua Hakim Negara membuat kenyataan dan secara tidak langsung disanggah oleh Ketua SPRM. Ini negara ini dah jadi celaru. Ya. Dan kita masih belum atau menunggu satu kenyataan tegas nak pertahankan kebebasan badan kehakiman atau tidak. Itu soalan saya kepada Perdana Menteri Ismail. Perkara yang kedua ialah isu-isu yang berlanjutan. Ada yang membangkitkan tak habis-habis isu 1MDB. Tapi satu MDB itu berbangkit lagi. Kes di New York dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya bukan saja mencuit perasaan, tapi harus menimbulkan kemarahan kerana puluh juta ringgit itu sentiasa mengalir keluar. Ya. Dan kita mahu siapa bertanggungjawab. Dan SPRM harus cepat dan pantas menyemak hal-hal ini, ataupun apakah perlu pendakwaan tambahan ataupun penangkapan yang lain. Saya menyerahkan kepada kewibawaan SPRM. Tetapi tidak munasabah bagi kita, bagi negara yang merdeka dan berdaulat, menyerahkan isu ini ke luar negara dan mendapat hanya keterangan. Banglo di London, sekejap lagi barang-barang atau bangunan dan lukisan di Amerika Syarikat. Jadi negara kita ini seolah-olah bukan negara hukum. Dan terkait dalam soal YMDB inilah maka timbul isu mahkamah di Paris, Perancis, di mana isu penjualan kapal selam yang kami bangkitkan dengan keras sejak awal di Parlimen puluhan kali diketepikan oleh pimpinan Barisan Nasional masa itu. Apa dia? Bahawa dalam pembelian kapal selam dari Perancis berlaku rasuah, tapi jawapan kerajaan commission 100 juta euro, sekitar 320 juta ringgit, yang melibatkan beberapa nama. Sekarang syarikat Thales didakwa di Paris. Seolah-olah kita ini orang-orang besar, orang-orang tinggi berjawatan besar, kebal, tidak boleh disentuh. Sehinggalah terbongkar di Paris, perkara ini berbangkit semula. Tidak boleh kita sebutkan ini perkara lama. Perkara ini masih dalam siasatan dan sekarang pendakwaan di negara Perancis. Dan hubung kait dengan isu ini adalah isu commission yang kemudian dituntut oleh Al-Tantuya. Siasat. Saya tidak menghukum. Bukan urusan saya untuk menghukum sesiapa. Tetapi mengapakah badan siasatan kita yang selalunya melibatkan siasatan jenayah ataupun commercial crime, SPRM, Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri harus berperanan menyelamatkan negara kita daripada kebobrokan ini dan memberikan imej yang sangat negatif. Jadi isu yang ketiga ini isu dalam negara. Kita lihat umpamanya kes yang Sapura baru-baru ini, pengurus mendapat perolehan dan hasil yang begitu tinggi, kemudian syarikat hampir merudum, kemudian bangkit kedudukan MySejahtera
yang melibatkan syarikat yang berpengkalan di Singapura. Jawapannya berdolak-dalik entah ke mana. Maklumat rakyat diperolehi oleh orang luar. Kemudian kontroversi serba dinamik dengan Suruhanjaya Security yang mengenakan denda dipertikai. Pengurusi Suruhanjaya Security letak jawatan, beberapa pengurus kanan letak jawatan, dan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku, dan kita diam dan teruskan sahaja. Yang kelima ialah kecenderungan pimpinan untuk terus menggesa dan meluluskan projek-projek baru. Baru ini pembinaan kapal SCM oleh Kementerian Pertahanan. Tak kira rugi dulu, tak kira beban kerajaan, tak kira siapa yang mengaut keuntungan, tetapi tambah saja berbilion ringgit lagi. Begitu juga tentang rancangan 5G di negara yang kita sebut kalau tak kawal sekarang dengan cara yang cukup telus, ia berpotensi menjadi satu 1MDB yang kedua. Kemudian mata wang atau ringgit Malaysia merudum. Selalunya ringgit ini kalau jatuh merudum, dia terkait dengan keyakinan. Soal bukan saja pengurus dana, tetapi negara luar, pelabur dalam tidak punya keyakinan. Maka ringgit mencatat satu kadar yang sangat rendah, termasuk pertumbuhan KDNK, kekurangan kemasukan FDI. Dia pelaburan asing ini kalau kita nak sebut, ya, Malaysia 11 bilion, Indonesia 31 bersama Vietnam, dan pertumbuhan pendapatan per kapita pun begitu juga. Kita masih tercorot 0.3% ketimbang Indonesia 4% dan Vietnam 4.4%. Nah, tidak ada penjelasan sama sekali dalam isu yang pokok begini selain mengatakan semua keadaan terkawal, ringgit terkawal, ekonomi terkawal, dan ini bagi saya amat merunsingkan. Dalam isu projek mega ini termasuk juga MRT. MRT itu kita tidak tahu akhirnya berapa, menelan berapa jumlah. Yang diputus oleh kerajaan itu seolah menyegerakan, seolah perkara ini sangat terdesak, mesti lulus. Apakah kosnya meningkat sehingga 60 bilion ringgit dengan tanggungan dan bayaran hutang dan sebagainya? Itu tidak disebutkan. Tidak ada kesungguhan pihak kerajaan membelanja dengan pantas dan peruntukan besar menangani masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah harga barang. Ini tidak sepanik itu. Yang nak direbut ialah 5G, MRT, kapal selam. Ini direbut kerana mencurigakan. Ya, kerana orang akan pertikai. Mengapa sangat mati-matian nak menyegerakan projek raksasa ini? Tentunya kerana pengalaman yang lalu, seperti mana projek kapal selam Skopin Perancis, komisionnya 100 million euro, 320 juta ringgit. Ini yang dipertikaikan oleh rakyat dalam keadaan harga barang naik, pengangguran bertambah dan jumlah kemiskinan bertambah. Dan beberapa keputusan-keputusan yang baru yang nampak diketepikan oleh kerajaan. Yang terakhir, kes yang sudah 4-5 tahun Jabatan Air Sabah, yang di mana diperoleh entah ratus juta ringgit wang tunai dari sebuah rumah. Sekarang kes itu ditutup, cuma didenda 30 juta ringgit. Kita rasa aneh. Kalau dah kumpul ratus juta ringgit, siapa yang kumpul? Untuk siapa? Projek mana? Dan mengapa soal air di Sabah yang tak selesai sampai sekarang boleh menghasilkan ratusan juta kepada beberapa orang tertentu? Siapa orang politik di atas yang dilindungi? Mengapa dilindungi? Dan mengapa boleh denda 30 juta ringgit? Kesalahan apa? Dan mengapa perkara ini dibiarkan? Selagi pimpinan kerajaan, khususnya Perdana Menteri, tidak menunjukkan ketegasan menjaga institusi ini, membela kepentingan rakyat, wajar rakyat bangkit, lebih berani menolak sistem yang rusak dan bobrok ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.